تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Pertama sekalinya kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurniaan Allah taala kepada kita selaku hamba-Nya yang tidak terhingga. Semenjak daripada kita tak ada, Allah Ta'ala telah menentukan kita dengan ada. Kemudian bila ditentukan kita dengan ada, dijadikan kita tu nikmat iman dan nikmat Islam, dan dikekalkan kita tu dengan wujud, dengan ada hinggalah kepada sekarang. Maka kata ulama, sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita iaitu nikmat ijad. Gapo dia nikmat ijad? Yakni Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Hak ni tak ada orang nak bangkai lah bahawasanya sangat besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kita daripada tak ada kepada ada. Oh, kalau kata kita ni tak ada, mari mana nikmat-nikmat yang lain? Mari mana nikmat Islam yang ada pada kita sekarang? Nak letak mana nikmat iman pada kita sekarang? Nak letak di mana nikmat-nikmat sifat melihat, sifat pendengar, mengkecak ke sesuatu benda? Kalau Allah Ta'ala tak menjadikan kita. Maka kerana itulah kita ni diajarkan oleh ahli ulama kita, bahkan diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran supaya kita ni sentiasa bersyukur. Dan syukur ni tak dapat tidaklah kecuali dengan kita ingat kembali dengan nikmat Allah. Kalau tak ingat kembali nikmat Allah, dia tak mari ke rasa syukur. Supaya anak-anak kita itulah, dia daripada kecil siapa ke tua kita duk perak dia tu, dia serah ke dak nikmat hak kita duduk beri ke dia? Serah ke dak? Tuan-tuan, tak serah. Tak mak dia duk kandung ke dia 9 bulan, serah ke dak? Tak serah. Siapa ke besar, tak ada sekali pun nak ucap kepada ibu bapa terima kasih ayah, terima kasih mak kerana telah membesarkan saya. Tambah-tambah lagi kita membesarkan dia saat itu dengan didikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kena ada sebut. Jadi kita kena sebut ke dia.
Awak mu tahu kodok masa mu kecil dulu. Nak lagu mana aku nak boleh cari duit, nak beli susu kamu, nak beli pamper kamu, nak beli makanan kamu, rela tak makan aku saat ni tu, nak beli coklat kamu. Kita ya sebut seperti. Oh dia berkata Allah terima kasih banyak ya dek. Tak. Jadi maksudnya begitu jugalah dengan nikmat Allah Taala beri pada kita, dok sebut saat ni tu supaya kita ni rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita tak lupa ke kesyukuran kita, terima kasih kita kepada orang yang paling banyak jasa kepada kita, kepada Islam iman yang ada pada kita. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar ni puan-puan, kita kena sebut juga kepada anak-anak kita, kena sebut juga kepada masyarakat kita. Kerana apa? Kerana masyarakat kita ni kadang-kadang dia terlupa siapa diakah yang menyebabkan kita ni boleh ada dalam masjid sekarang. Siapa diakah yang menyebabkan kita boleh ibadat kepada Allah Ta'ala sekarang. Maka kerana itulah molek sekali bila kita sambut bulan Muharram ni, kita sambut ke bulan Hijrah saat itu, kita cerita tetek-tetek orang-orang yang berjual di dalam agama. Hak besar sekali gak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang kasih, orang sayang, gelar al-amin, kepercayaan. Tetapi oleh kerana nak bawa ke ajaran Islam, oleh kerana nak bawa ke benda yang sangat penting, gapo dia? Nak selamatkan kita daripada api neraka, maka rela Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dicucuk, diletak ke perut utah, perut tahi utah tu atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni puak-puak mana ni? Puak-puak Abu Jahal. Puak-puak tu letak. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ke agama. Kerana apa Nabi bawa juga, walaupun tangan yang kuat masih juga dok bawa agama ni. Kenapa? Kerana kasih ke kita semua. Tak lain tak bukan. Supaya kita lah, kita duduk kerja cari nafkah ke anak bini kita tu. Kalau tidak kerana kasih sayang kita kepada anak kita, isteri kita, baik kita duduk kedai kopi ni. Duduk kedai kopi daripada pagi ke malam, anak bini mampu pergi dia, dia makan kau, dia minum kau, ikut dia lah. Tapi kita ni rela akak gunung berat 3-4 kilo kadang-kadang. Kok tua-tua pun duk usung, sakit pun berat juga. Bapa nak pergi makan ke anak bini saat ni tu. Nampak pengorbanan cinta ayah, cinta ibu kepada anak. Begitu jugalah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Jadi di dalam orang panggil kita nak kenal ke tahun hijrah kita ni, daripada asalnya ialah pada penurunan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Ta'ala turunkan wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur 40 tahun. Ni 40 tahun ni orang panggil umur mati. Sebab tu hamba ni sepatut tak mari ceramah lah. Tak sampai 40 lagi hamba ni. Kau nampak tua sangat tu. Umur mati di dalam nak menyampaikan agama ni sebenarnya 40 tahun. Lepas tu sebelum pada tu mendalami dulu agama, mendalami benar-benar, barulah orang panggil benar di dalam nak menyampaikan agama saat ni. Tapi tak apalah, kalau dah guru isyarat kata gilah mengajar, bukalah kitab dah kata guru gitu kan, tak apa, kita boleh buat. Zaman sekarang ni kalau tunggu 40 tahun ngaji kan, 40 tahun orang mati dah weh. Orang ni mati cepat belaka. Orang dulu umur 100 tahun baru mati, 100 lebih. Kita 60, 50 mati dah. Sebab kita makin segera belaka, mati pun segera lah. Ada dah makin nak buyuk gitu, tak ada dah zaman ni. Zaman dulu ada, zaman ni mati segera habis belaka. Kalau nak menyampaikan betul agama 40 tahun. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kalau umur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umur 40 tahun. Sebelum daripada turunnya Jibril alaihi salam seperti makruf di kita mari turun suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Iqra dan sebagainya tu.
Nabi SAW terlebih dahulu Allah Ta'ala wahyukan melalui mimpi. Mimpi yang elok lagu mana? Dilihat ke cahaya yang sangat cerah seumpama cerahnya subuh. Dan disebut dalam kitab-kitab para Nabi alaihi wassalatu wassalam ni, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada mereka mula-mula ialah melalui mimpi. Kita kalau tanya wahyu mula-mula apa? Iqra' ni. Tak. Mula-mula disebut dalam kitab Sahih Bukhari sekalipun kita tengok ni melalui daripada mimpi. Wahyu tu mari turun gitu. Ya Nabi SAW mari duduk gua Hira ke apa tu? Melalui mimpi ni. Allah Ta'ala nak suci kepada Nabi. Bapa wahyu Allah Ta'ala beri pada Nabi SAW melalui mimpi dan para Nabi SAW melalui mimpi. Kerana supaya tak berat bagi para Nabi ni nak menerima ke wahyu. Tak berat. Kalau mari dengan cara lain beratlah nak mendapatkan wahyu. Tapi ada dah melalui cara pertama tu dengan mimpi, maka tak beratlah bagi para Nabi alaihimussalatu wassalam untuk nak mendapatkan wahyu daripada Allah Ta'ala tadi. Wahyu ni barang berat. Tak bukan barang mudah. Supaya jadi ketua kampung, supaya jadi wakil rakyat, supaya jadi orang besar ni bukan mudah. Dia satu benda yang berat. Bapa? Satu tanggungnya yang mana nak kena jawab di hadapan Allah Ta'ala esok. Bukan mudah. Sebab itulah disebutkan pada hari akhirat kelak ni, para umat-umat terdahulu mari dah hadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, "Hei, nabi-nabimu dulu ada dak menyapa ke dak? Tetap ketuhanan aku, tetap agama yang sebenar ada ke tak?" Pok dia menafikan. Tak. Maka pok Nabi kata, "Kami telah menyampai ya Allah." Bila pok Nabi ni semua dok kata kami telah menyampai, maka kita semua dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi di atas menyampainya para rasul alaihi wassalatu wasallam kepada umat dia. Kita ni dia jadi saksi. Allah Ta'ala mulia ke kita umat Nabi SAW menjadi saksi kata pokok Nabi semua ni mari duk menyapa. Nak kata wahyu ni bagai besar. Sebab itulah dia Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia Sayyidina Umar Al-Khattab sekalipun ataupun mana-mana khalifah, bila diberatkan tanggungnya menjadi khalifah tak jenera tidur apa. Mikir bagi nak kena jawab depan tu esok ni. Sore yang lekat nak jawab gua no. Sebab itulah Umar Abdul Aziz ni masa dia duduk berjalan, dia tengok ada rumah orang miskin. Lagu mana miskin tak miskin? Dia masuk batu. Miskin benar weh, kita ada sini hok masuk batu weh. Kambing malam ni. Kambing. Masuk batu. Dia tanya khalifah ni, tanya wak gapo tu moci. Duk nak batu. Enggak batu mana nak boleh makan. Apa duduk masuk batu nak batu sana. Nak wi anak tu biar dapat jenera tidur. Duk nampak mok tengah duk masuk. Jadi duk menunggu lama-lama biarnya jenera tidur. Allah nyanyonyo. Khalifah sat ni kata Allah sianya. Moci tu ayat hadah. Saya esok ni khalifah ni aku nak ayat depan Tuhan ni. Ya abai ke kami sebagai rakyat ni. Nyanyi kami duduk itu dengan batu. Sesok siap khalifah. Sedek ke dia pergi khalifah dah. Bimbellah khalifah Sayyidina Umar saat ni tu. Dah Umar Abdul Aziz kata setengahnya bimbel nyegi kepada Baitul Mal. Akak selalu guning gandum saat ni. Khodai dia kata biar kami lah kita boleh pikul. Dia kata mu nak pikul kau sesok dosa tu ni. Ya Allah. Hingga dia gilah ke rumah makcik tu saat ni, dia menanuk, dia masuk, dia buat roti dan sebagainya, bui makan jamu ke makcik saat ni dan anak-anak dia, anak-anak makcik lah. Dah bukan anak-anak dia sini. Bui makan. Makcik tu saat ni kata alangkah indahnya kalau khalifah kami sebaik kamu. Dia tak tahu kata hak tu khalifah dah. Tu nak katanya barang besar. Wahyu ni lebih besar daripada tu.
Allah Ta'ala akan apa tanggungjawab. Dia Allah Ta'ala tak beri wahyu ni kepada orang koksi-koksi. Kita mengaji dah dalam ilmu tauhid. Allah Ta'ala utuskan wahyu tu kepada orang yang mempunyai sifat sempurna dah. Dengan sidiknya, dengan tablignya, fatanahnya, dah cukup sempurna dah. Bukan koksi-koksi orang. Jadi bila Allah Ta'ala beri ke wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu melalui mimpi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beruzlah di dalam gua. Kita pun sama kita ni molek sekali lah kalau kita saat itu, kalau kita duduk dengan masyarakat ramai-ramai, agama kita tak selamat, hidup gua kalau tak selamat. Tapi kalau kita saat itu dapat kuat ke agama, dapat mengaji, dapat jaga ke fadilat, solat berjemaah dan sebagainya, dengan sebab kita duduk ramai-ramai, afdal kita duduk ramai-ramai. Melihat kepada agama kita saat ini. Sebab tu disebut dari kitab fiqh, kalulah agama kita duduk pada satu-satu negara tak selamat, mungkin kerana pemerintah dia tu jahat sangat kau dengan agama, maka tak ada cara lain dah bagi nak selamatkan agama kecuali kena berhijrah. Wajib kita saat itu kena berhijrah, kena berpindah untuk menyelamatkan agama kita saat ni. Satu kewajipan, bukan sunat dah kita pindah negara saat ni, wajib kerana nak menjaga ke agama kita. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah di dalam gua saat itu, marilah Jibril, seperti mana hak makruf dah di kita. Bila marinya Jibril saat ni peluk Nabi juga supaya tak menapah dah. Nak suruh apa? Nak suruh iqra, suruh baca. Nak suruh baca. Begitu mau pergi nak suruh baca sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma ana biqari'in, aku tak pandai baca." Di sini bahaya juga di akidah kita ni, kita sedar tak tahulah tu. Kalau orang kita tanya kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma ana biqari'in, aku tak pandai baca." Patu Nabi ni bodoh ke? Kalau orang tanya kita gitu. Orang kafir mari tanya kita. Orang kafir ni jangan yang ngaji sirah lebih pada kita. Allah Ta'ala kata ahli kitab ni dia kenalkan Nabi ni lebih daripada anak-anak dia sendiri. Dia kenalkan Nabi tadi. Jadi kalau orang kafir ni mari tanya kita, tak haji tidak kau Nabi mu, ya kecek kasar lah kalinya. Tidak kau Nabi mu masa terima wahyu saat ni dia kata, "Ma ana biqari'in, aku tak pandai baca." Patut tak pandai baca ni jadi Nabi mu ni bodoh. Ya gitu tu kita gua jolo juga. Jolo juga. Apa nak kalau kita jolo juga? Rosaklah akidah kita. Wajib kita beriman ni kepok Nabi ni bersifat dengan fatanah, bijaksana. Patut dah kata tak pandai baca lagi mana bijaksana. Tu kita kena pandai nak jawab lah. Pandai nak jawab kata gano. Bijaksana tak pandai baca tak tentu tak bijaksana. Tak pandai baca tak tentu bodoh. Sebab tak pandai baca ni ummi. Nabi SAW bersifat dengan ummi, tak pandai baca, tak pandai menulis. Ummi ni lawan dia apa ummi ni? Lama dia jawab lawannya abi nama kan. Ummi lawannya abi ustaz. Bukan ummi abi tu rumah ayuh ummi abi kan. Ummi tak pandai baca ni maksudnya lawan bagi qari, lawan bagi pandai baca. Bukan lawan dia ni cerdik. Hak lawan bagi cerdiknya gapo? Bodoh lawannya kecerdik. Faqanah lawannya biladah. Ada pun ummi tak mana baca, bukan lawannya lawan bagi cerdik dak. Ummi ni lawan bagi qari. Boleh jawab ke doktor Fahni kalau orang kafir mai duk iktiraf, mai duk bakal kita tentang nabi kita tu. Jadi jawab kau dia tak pandai baca tak tentu tak cerdik. Batu katanya guru kita setengahnya tak pandai baca di Nabi sallallahu alaihi wasallam lah merupakan satu kelebihan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kot lagu mana? Tak lebih lagu mana kata guru kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan mengetahui dengan keadaan tak pandai baca. Tidak kelebihan.
Kita mana baca pun tak ada erti lagi, tidak bersifat dengan ilmu lagi, bodoh lagi. Walaupun pandai baca. Jadi di antara Tuhan lebih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tak pandai baca, tak pandai menulis itu, Tuhan beri ke pengetahuan yang luas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pandai baca, tak pandai menulis, ngerti. Sebab tu satu perjanjian ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lakar sikit ni. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berhijrah ke kota Madinah, nak masuk ke Mekah tu, buat perjanjian. Orang kafir mai kata, tak apalah, kita buat perjanjian. Perjanjiannya gapo? Puak-puakmu muslimin jangan masuk lagi tahun ni, masuk tahun akan depan. Cuma di dalam perjanjian tu dituliskan dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, min Muhammad Rasulillah, daripada Muhammad Rasulullah. Jadi orang kafir dia kata kami tak beriman kepada Muhammad, kami tak sah ni perkataan Rasulullah ke apa ni, tak sah nak sign kontrak perjanjian sebab ada kalimah Rasulullah. Ada Muhammad pada. Pada waktu tu puak sahabat tak sah nak pada. Masih tetap nak letak Muhammad Rasulullah belakang. Lepas tu akhirnya Nabi SAW kata, kata mana hak kata Rasulullah tu, mari aku sendiri pandai, biar aku sendiri potong. Nak kata Nabi SAW memang tak pandai baca, tak pandai menulis. Sebab itulah bila Jibril mari peluk Nabi SAW kata, Iqra, baca. Aku tak nak baca, aku tak nak baca. Hinggalah Sayyidina Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Di sini kita ulama kata, di sini dapat faham kita agama Islam sangat menitik berat kepada membaca. Sangat menitik berat sangat. Sebab tu comel sangatlah kalau kita saat itu didik anak-anak kita daripada kecil lagi dengan pandai baca. Tapi hok nyanyo anak-anak kita kecil lagi pandai duk sebut, kita dah ajar boleh sebut mana dulu? Uping iping dulu. Teruk lagu mana anak kita kecil-kecil tu boleh sebut uping iping. Sepatut kita ajar anak-anak kita ni sebut Allah dulu, sebut Muhammad dulu, didik dengan begitu dulu sepatutnya. Tapi banyak kita sebut benda lain dulu. Kena A dulu sebelum kena Allah, kena B dulu sebelum kena Muhammad. A B. Salah cara kita didik, tak ada keberkatan lah. Sebab tu agama ajar masa anak lahir tu sendiri pun kita azawi dengan nama Allah, nak didik dah tu. Jadi turun ayat Iqra saat ni nak menyuruh ke kita ni pakak-pakak baca, pakak-pakak mengaji, nak menyukai Islam ni sangat menitik berat kepada ilmu dan kefahaman. Kerana orang yang ada ilmu, ada kefahaman, dia tidak akan menolak ke agama Islam. Kalau tolak agama Islam ni kan orang bodoh. Orang cerdik tak tolak Islam ni. Dalilnya bagi mana? Mu tengok ahli pengkaji hok sains apa semua. Dia tolak pada Islam. Kalau dia orang kaji, dia jumpa benda kebenaran, dia percaya kata Islam ni betul-betul agamanya sebenar. Sebab banyak hak ada dalam Quran saat itu kadang-kadang baru jumpa sekarang. Tu hak sekarang hak doktor hak jenis Islamik sekarang dia menggunakan kaedah gapo sains di dalam Al-Quran dan sebagainya. Tu betul lah. Dia nak kata orang cerdik tak tolak Islam, hak tolak Islam ni orang bodoh. Bapa kata bodoh, dia tak boleh terima kata adanya Allah. Supaya orang etis. Orang etis kita terima adanya Allah, dia menafikan puak-puak kami ni dia menafikan ada Tuhan. Hati bodoh. Ataupun dia boleh terima kata Tuhan ni ramai. Orang bodoh tu. Maaf deh, kasar bunyi. Tak payah kata bodoh lah. Orang kurang cerdik itu. Boleh terima kata Tuhan ada dua. Orang yang bersifat dengan cerdik, bijak pandai, dia tak dapat terima Tuhan ni dua. Tu kita mengaji dalam ilmu tauhid tu. Bapa kata Tuhan ni lagu-lagu mana cuma satu, tak boleh ada dua. Tu nak ayat kata sebab itulah agama ajar ke kita mari dak ayat kata mengaji tu nombor satu. Kemudiannya bilanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu turun wahyu saat ni geletar Nabi sallallahu alaihi wasallam balik suruh Sayyidina Khadijah lah zamiluni selimut ke aku. Ni seorang ni seorang mana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha sangat berjasa dalam agama kita.
Mana jasa Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha dalam agama? Dia masuk agama dalam keadaan kaya raya Sayyidina Khadijah. Tetapi oleh kerana nak membantu ke agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hak ketara sekalinya pada waktu orang boikot. Ada orang boikot Nabi, orang boikot hak mana umat Islam ni tak nak berjual beli. Sayyidina Khadijah lah di antara orang hak banyak mengeluarkan harta dalam bawa agama ni. Sebab itulah tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya Sayyidina Khadijah, patu mari isteri-isteri yang lain duk tanya berkenaan dengan Sayyidina Khadijah ni, Nabi kata jangan buat main gitu. Kalau tidak Sayyidina Khadijah tidaklah begini agama dapat dibawa sehingga sekarang. Lepas tu dipendekkan ceritanya, bertemulah dengan Waraqah bin Naufal apa semua. Waraqah kata nak lantik jadi Nabi. Bila lah begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kejutlah kata nak latih jadi Nabi sani. Maka pada waktu satu ketika yang lain pula Nabi berjalan-jalan lihat malaikat. Lihat malaikat pada rupa yang asal. Kemudian Nabi pun terkejut, balik selimut pula. Maka turunlah ayat ya ayyuhal muddassir. Hak tu pula turun ayat. Kalau tadi mula-mula turun surah Al-Iqra, hak ni turun ya ayyuhal muddassir, orang muslimun. Allah Taala suruh baki menyampaikan agama. Baik, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duk bawa agama ni, orang kafir seusaha dia nak orang panggil biar Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bawa agama ni. Lagu mana cara? Buat tawaran dulu. Buat tawaran. Tawaran lagu mana? Perantara dengan Abu Talib, pak saudara Nabi. Suruh kecek dengan Muhammad tadi tu. Kecek gapo? Kalau dia nak jadi kaya, kami boleh buat dia jadi kaya. Kalau dia nak betina, kita boleh jadi betina. Buat dia cari orang perempuan hok comel-comel. Kalau dia nak jadi ketua pembesar, kita nanti dia jadi ketua pembesar. Syaratnya gapo? Syaratnya dia tu biar tinggal ke agama hok dia bawa sana. Tawarre weh. Kalau kita gak gelepar weh. Beres kira jolo mana kontrak nak sahih lalu ni. Boleh jadi orang kaya, boleh jadi orang besar, ada perempuan cantik-cantik pula. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak begitu. Ikhlas dalam bawa agama saat ni tu. Ada ikhlas bawa agama saat ni. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata gapo, kalau demo ning mari wi ko kita saat ni tu matahari duk dalam angin kanan, wak bulan wak mari duk dalam angin kiri. Nak ayat kata boleh merintah sekalian le. Dengan syarat tinggal ke agama ni. Saya tak tinggal ke agama. Bila tawaran gitu ditolak gak, barulah kekerasan mari. Bila kekerasan saat ni itulah macam-macam umat Islam tu hok daripada mereka yang awal-awal menerima kecubaan. Jadi hok mana mereka awal-awal hok memeluk agama Islam? Yang pertama Sayyidina Khadijah tu sendiri. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha agak sebelum berkahwin dengan Nabi tu memang duk cari-cari dah. Memang duk cari-cari dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Moga dia duduk ada waris-waris duk main dengan ahli kitab ni, dia tahu dah. Memangnya segeling cari Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dijadikan sebagai pasangan suami. Kemudian siapa dia hok memelukkan agama Islam awal-awal juga? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia jadi anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam ke. Dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang terdekat lah ni, orang terdekat. Sayyidina Khadijah orang terdekat. Sayyidina Ali orang terdekat. Zaid bin Haris. Zaid bin Haris ni ke anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara orang-orang terdekat hok nampak perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi mengaku sebagai rasul Nabi terus beriman. Hatu kata benar. Kita kadang-kadang tok bomo ni sehudah kampung kita. Tapi kita orang kampung tak kenal pun tok bomo tu. Ada apa? Dah aku tak apa nak lagi tok bomo tu. Apa? Moga kita hidup daripada kecil sampai ke tua dengan tok bomo tu. Ada. Pusat kampung kita daripada kecil kita tengok kecil lagi. Jadi orang panggil kekuatan kita pada nak tajuk pada dia ni tak ada.
Kurang sikit ni. Tapi di Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang dekat saat ni. Hok hidup sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terus kata jadi rasul jadi nabi, terus mereka pun beriman juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu alamat dia tu. Tak, sebab dia mau lihat perilaku Nabi SAW. Di antara perilaku Nabi SAW ni dia tak suka nak orang khidmat ke dia. Tak suka. Tak suka orang memuliakan dia. Tak suka. Gak benda-benda tu kita suka belaka tu. Orang khidmat ke kita, orang memuliakan kita, nak belaka tu. Nabi SAW tak suka benda tu. Dia lebih suka buat sendiri. Benda ni kita tengok pada babo-babo tutup guru kita mengajikan memang begitu. Dia tak suka. Sebab itulah kita saat ni tu bila kita mengaji daripada orang-orang alim, perilaku mereka tu menurut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah mari cahaya nurani kepada kita juga. Sebab tu kita kena bergaul dengan orang alim. Orang alim hak soleh lah. Kerana dia ada cahaya nurani dia saat ni, bila kita bersama dengan mereka, mari masuk ke kita juga. Lain daripada tu Sayyidina Uthman, dah waktu tu tak jadi menatu lagi. Sayyidina Uthman ni digelarnya Zunurain, yang mempunyai dua cahaya sebab dia berkahwin dengan dua orang anak Nabi. Mula-mula nikah dengan kakak tu sama mana Sayyidatina Ruqayyah ke. Bila meninggal tu nikah dengan adik pula Ummul Kalsum tu. Jadi nak ayat kata dia jadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digelarkannya Zunurain. Tapi sebelum daripada tu tak jadi menantu lagi, dia kata Mekah beriman juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pok darah dia hakam marah ke dia. Kata ke dia macam-macam lah usaha untuk biar dia ni keluar semula daripada agama Muhammad, murtad. Tetapi iman mereka tak berganjuk. Ni orang-orang mu'allah ni masya-Allah. Orang mu'allah kemah ni. Kita tak ada gapo. Bapa mu'allah kata kemahnya. Mereka masuk Islam tu betul-betul dengan kena agama. Kita ni mari ikut kata nunne ya. Tu ya kena semaya be pun bobo. Tak ngaji semaya tak malah kat dok. Nak ayat katanya mu'allah. Lepas tu cuba mereka bila memeluk agama Islam tu daripada ibu bapa, daripada adik-beradik, daripada waris-waris. Kita masuk Islam mana ada cuba dah memang waris-waris kita Islam belakang dah. Ada cuba ni puak-puak sahabat awal-awal gitu mendapat tentangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas begitu juga. Sa'ad bin Abi Waqqas ni hingga ke mak dia tu dia mak dia ayat ke dia Hamnah nama mak dia. Dia kata kepada Sa'ad, dia kata aku ni tak sinak makan, aku tak sinak minum, aku rela duk bujang duk panas gini, tak sinak berteduh selagi mana mung duk peluk agama Muhammad. Siapa gitu mu? Gak anak ni tengok mak gitu gak sedih lah weh. Tapi walaupun sedih kerana apa? Nak tetap beragama dengan Islam. Mari jumpa Nabi SAW turun wahyu, turun ayat. Allah Ta'ala mewasiatkan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tetapi kalau mereka menetek kamu dengan agama, maksudnya cegah kamu dengan memeluk agama, maka pada waktu taklih dah kamu nak taat kepada kedua ibu bapa. Ni waktu turun ayat ni. Ada asbabun nuzul berlaku. Di antaranya ayat diturun pada saat ni. Kerana keteguhan dia dalam agama saat ni. Begitu jugalah dengan cerita Abu Zar Al-Ghifari, kabilah daripada Ghifar. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ni orang ulu. Bila dengar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak utus lepas tu balik utus dia ayat lebih kurang saja. Dia tak puas hati. Dia nak pergi jumpa sendiri. Dia nak pergi jumpa diri Muhammad ni lagu mana orang mengaku seorang Nabi, seorang Rasul. Bergeger dah kata Muhammad mengaku Rasul Nabi. Cuma bila dia orang ulu, orang-orang kampung ni, orang Arab Badawi ni, dia tak kenal siapa dia, Muhammad hak mana Muhammadnya. Jadi bila dia pergi ke kota Madinah, hak tak menunggu gitu, nak nanti tengok siapa dia, mengaku Nabi, hak mana Muhammad. Tak jumpa Rasulullah. Hinggalah bertemu dia dengan Sayyidina Ali saat ni. Sayyidina Ali pun tak tahu hajat bagi Abu Zar Al-Ghifari ni. Bapa? Sebab Abu Zar tak ayat kata nak jumpa Muhammad.
Dia pun tak tanya orang Madinah, hok mana so nama Muhammad. Moga dia tahu dah orang Quraisy waktu di kota Mekah. Bila siapa kota Mekah, dia tak tanya mana so Muhammad. Dia tak tanya. Sebab dia tahu dah orang Quraisy waktu tu duk marah ke Muhammad. Oh, tebing dia tanya, kena katuk juga dia. Baru nak tahu siapa Muhammad baru. Jadi bila Sayyidina Ali pun tahu kata Abu Zar saat ni orang bertamu, orang mari jauh, ajak dia lah rumah sia. Ya, kita tak ada nak ajak orang ke rumah tak kenal ni deh. Ajak pergi bertamu ke rumah. Kerana nak menghormat tetamu hok mari jauh. Apa begitu kita ayat juga pada Sayyidina Ali. Hingga akhir dah 2-3 malam baru ayat hajat dia sebenar. Tu pun lepas pada dia bersumpah dah. Dia ayat dah ke Sayyidina Ali. Kalau nak tahu sebab sebenar aku mari, mu kena bersumpah, mu kena perjanjian betul-betul dengan aku, mu jangan ayat ke siapa-siapa. Ya bimbing. Moga awal Islam ni penentangnya terhadap Islam tu sangat kuat. Maka pada Sayyidina Ali kata tak apa. Bila kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar Al-Ghifari pun terus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul dia motu. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap walaupun kita tak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dah kita diingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dak sedih sorang-sorang. Dak sahabat tanya, "Apa dak sedih?" Dak, aku dak ingat pada orang aku kasih siapa dia. Kami saudara kami kaya Rasulullah dak patu siapa dia. Mereka yang datang kemudian daripada aku, yang mana tak melihat ke aku pun, tetapi mereka beriman kepada aku dan teguh dengan iman saat ni. Aku kasih rindu nak bertemu dengan mereka ni semua. Allah, Nabi SAW rindu nak bertemu dengan kita ni. Hak semaya lah. Hak tak semaya tu nak jumpa suruh nak katuk juga semaya budak ni. Gitu. Hak duk bawa agama Nabi SAW rindu. Iman ke Tuhan tu pun besar dah. Mereka beriman dengan kadang tak jumpa aku pun besar sangat dah. Ni ada seorang tu yang jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman tak apa tu murtad pula. Siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah saat ni satu ketika dia ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi rumah. Buat makan weh. Bila buat makan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak saya makan. Asyik kambing ni. Tak juga. Jadi orang Arab ni kalau orang pergi rumah dengan tak makan, balik-balik dengan tak makan, aib. Satu benda yang orang panggil satu benda tak molek lah bagi dia ni, supaya tak pandai layan tetamu. Jadi Nabi SAW kata aku tak saya makan selagi mana mu tak mengucapkan syahadah. Batu kat Uqbah pun mengucap. Dah nak suruh aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap Islam, beriman ke Tuhan. Kecuhlah kata Uqbah saat itu memeluk agama Islam. Tahulah kau saing dia tu namanya ada Ubay bin Khalaf. Saing dia Ubay bin Khalaf. Jadi saing dia ni ayat kau Uqbah, aku dengar kata memeluk Islam, mengucap syahadah daripada Muhammad je lah. Bapa yang mau Islam? Dia kata bukan bapa, dah Muhammad tak nak makan. Dia kata kena Islam dulu, kata ke Islam bukan gapo pun. Saing dia Ubay saat ni kata, aku tak nak kecek ngamu, aku tak nak jumpa, tak nak napuk pemukamu selagi mana mu tak hina Muhammad, mu tak ludah ke Muhammad, mu tak jijak Muhammad. Nak suruh ganti semula mula Islam. Jadi oleh kerana duk saing ni nak pega saing kali nyogi buat gitu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dikata dia keluar semula pada agama Islam, dia duk ludah huduh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat berkaitan dengan Allah Taala menyatakan kesesalan satu-satu orang ni ada kerana tersalah pada memilih saing. Ruginya ya laitani, ruginya aku kalau dulu aku tak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruginya aku dah ikut saing aku yang menyesatkan diri aku. Berkenaan dengan kisah Uqbah saat ni.
Ni tak pergi jalan mana lagi weh, tak masuk tak jalan Madinah lagi ni. Cuma tak apalah muka tu dia modok cerita dah tiada tahu. Ni amono mari malam ni berkenaan dengan orang-orang awal dalam agama, dia lagu mana mereka saat ni tu mendapat ketangan di dalam agama saat ni, dia tentangan di dalam agama saat ni bukan kata mengkurangkan iman mereka, bahkan menambahkan lagi keyakinan mereka terhadap agama Allah Taala. Seperti juga Sayyidina Bilal, masyhur sangat dah. Sayyidina Bilal saat ni tu penghulu dia Umayyah bin Khalaf saat ni duduk buat jahat ke dia, jemur tengah panah, letak batu pula. Tapi apa dia yang Bilal kata? Ahadun ahad, ahadun ahad. Tuhan satu, Tuhan satu, Tuhan satu. Nak ayat kata ujian saat ni bukan melemahkan iman mereka, bahkan menguatkan lagi iman mereka kepada Allah Ta'ala. Ni kita nak sebenar. Jadi bila kita sebut ke ujian-ujian orang-orang terdahulu dalam agama, gak kita ni ujian bukan sebab bawa agama, bukan sebab kita semaya maka datang ujian, sebab kita puasa datang ujian, sebab kita bersedekah semaya duha maka ujian dok. Ujian tu bagi kita tak Islam pun datang ujian musibah ke kita. Sepatutnya kita orang Islam saat itu termotivasi dengan amal ibadat kita, dengan ujian yang Allah Ta'ala datang dapat mententerakan diri kita. Sebab tu bila kita ada masalah, kita pun ambil semaya, kita pun semaya, Allahu Akbar, ya Allah aku kekurangan duit, ya Allah tak tahu nak makan gapo kan bini aku sekarang, ya Allah musim PKP duit tak tahu nak lagi mana, ya Allah mutolonglah padamu ya. Tu di antara alamat Tuhan kasih. Patu ustaz amo dok buat dah tu 2-3 bulan dah tak ada gapo. Alamat Tuhan kasih juga tu. Apa kata alamat Tuhan kasih? Kalau Tuhan perkenalkan selalu permintaan kita, cukup boleh dah duit. Harta ini Ahmad Al-Bab punya, boleh lalu dah. Dah contoh kata. Minta kepada kita dengan Tuhan, dak dah lah. Jadi Tuhan tak beri itulah satu pemberian dah bagi kita. Kalau kita sedarlah, kalau kita sedar, dia beri itu terkadang satu kehinaan bagi kita. Supaya orang-orang ni kadang-kadang orang-orang besar, orang bisnes, orang kaya kan, kadang-kadang dulu tak ada syarikat mana, sekarang ada syarikat, tak sempat dah nak mari semaya bank, tak sempat dah berjemaah. Tu kisah-kisah terdahulu sangat banyak sangat banyak. Kisah berkenaan dengan siapa dia? Sepupu Nabi Musa AS tu, Qarun tu bukan orang biasa tu, orang hebat, wajahnya bercahaya, manda baca kitab Taurat sedap molek, makhraj huruf kena lah. Ni kita baca makhraj huruf tak tahu mana, kena molek. Bagus dia dalam email saat ni. Tapi bapa je jadi begitu jauh dengan agama sebab harta. Tu sebab harta ni. Kena bimbang juga harta ni. Terkadang kebaikan bagi kita, terkadang musibah bagi kita. Jadi Qarun ni bila dah Allah Ta'ala kurniakan dia tu dengan harta yang banyak, satu ketika datang Nabi Musa, syariat Nabi Musa supaya kena keluar zakat. Qarun nak kira kalau kena keluar zakat tak mampu aku ni, bahasa kampung ni. Mampu aku ni kena keluar zakat. Sebab aku banyak sekali harta duitnya, kena keluar zakat mampu aku dah lah. Lepas tu lagu mana? Dia nak mampu Nabi Musa ni. Dia nak munahkan Nabi Musa ni. Lagu mana? Dia panggil Nabi Musa ceramah. Dia panggil Nabi Musa bukan ceramah. Dia panggil Nabi Musa makan. Dia buat kenduri. Bila dia buat kenduri, dah ada masa sikit dia kata, "Hei Musa, mu tolonglah ceramah-ceramah sikit." Maka Nabi Musa pun ceramah. Nabi Musa dak sebut kata syariat, zakat kena keluar, patu apa nama ni, orang berzina kena hukum. Sebelum Nabi Musa AS ada ceramah tu, dia upah dah seorang pelacur. Dia upah dah pelacur supaya mengaku kata berzina dengan Musa. Teruk kerana harta ni relo Nabi ni. Dia buat main gitu, upah pelacur supaya mengaku Nabi Musa duk berzina. Maka bila Nabi Musa ada ayat kata syariat dia orang zina gini-gini, maka Qarun kata, "Hei Musa, aku nak tanya Musa soalan." Apa dia?
Kalau kamu sendiri berzina, kena hukumnya juga lah. Kalau aku sendiri berzina pun siapa kena hukumnya? Dia kata ada orang mengaku berzina dengan kamu. Nabi Musa kata panggil. Takdir Allah Ta'ala nak menyatakan benar sebenar. Pelacur saat ni kecek betul, tak menipu. Dia yang kata, ya Nabi Allah, maaflah banyak dia aku tak ada niat pun, tapi dia ni rupuh akunya supaya mengaku kata aku duk berzina denganmu. Tu Korun tak nak bayar zakat ni, siapa gitu mau dia buat Nabi Musa tak nak bayar zakat lepas tu Nabi Musa kata, gapo kalau siapa begini mau hok mana sama Korun, hok mana masih sama mengaku. Agak kita kalau ada masa tu dak nak sama orang mana orang banyak duit boleh projek banyak. Email lah kelakon ni. Akhirnya Nabi Musa tangan tergelar Korun dengan harta dia pengikut dia saat ni. Tu bahaya. Jadi maksud katanya terkadang satu pemberian rupa tu ialah ujian bagi kita. Kita hiduplah cara gini, kita hidup cara gini. Cara lagu mana? Terkadang ada duit banyak, terkadang tak ada duit sangat. Tang ada duit banyak kita boleh syukur. Tang kurang duit kita boleh sabar. Itulah pakaian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawareh tu Bukit Madinah, dataran Madinah nak jadi emas. Tolak. Ya Allah, aku nak begini. Bapa, Tuhan tanya, bapa nak jadi begini, nak jadi dengan keadaan biasa gini? Kerana aku dapat memakai kedua-dua pakaian. Pakaian apa? Pakaian syukur dan pakaian sabar. Lagu mana? Bila ada nikmat memberi kat aku boleh makan dan sebagainya, aku syukur. Bila kamu datang ke ujian, aku dapat sabar. Gak Nabi nak makan kambing, nak makan daging tak ada. Tunggu rajuk. Orang rajuk buat makan baru jumpa daging. Tidak tak jumpa. Susahnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika tu rajuk makan daging kambing. Nabi suka bahagia pohon tu. Nabi kata pohon depan ni. Nabi kata mari so. Makan. Lepas tu minta 6 buah. So lagi. Makan. Sedap. Jaga orang nak makan ni tak apa. Hok jaga-jaga ni. Sama-sama bahayanya. Kali ketiga Nabi SAW kata, aku nak tambah lagi. Jadi sahabat ni kata, ya Rasulullah, kaki kami hok depan ni ada 2 ya, mana ada 3. Gitu Nabi SAW. Nabi kata, kalau mu tak boyak gini, mu pergi celuk dalam kuah sana, ambil juga, nescaya kamu akan dapati ada lagi. Tu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, hamba kira sudah dengan begitulah deh. Mudah-mudahan dengan masa yang singkat yang kita dapat kongsi-kongsikan tu berkenaan dengan orang-orang awal dalam agama kita, di dalam nak bawa agama saat ni, mudah-mudahan kita ada doa kepada mereka. Terutama sekalinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, perbanyaklah kita doa kebaikan bagi dia saat itu, kerana tidak beliau saat ni agama Islam sukar untuk nak tersebar saat ni. Amo kira cukup dengan sekadar tu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.